Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi 'ulumihi fid darain. Amin. Faslun fil istinja'. Fasal pada menyatakan hukum hakam al-istinja. Ta'riful istinja'i wa hukmihi. Pengertian istinja dan hukum istinja. Wal istinja'u istif'alun min talabin najati. Istinja itu ialah istif'al, satu perbuatan untuk menuntut najah. Najah tu artinya lepas ataupun putus, ataupun lepas, putus, gitulah. Wahwa al-khalas, najah tu ialah al-khalas minasyai', lepas daripada sesuatu. Wahwa ma'khudun min najautu asyajarata. Istinja tu najah tu diambil daripada perkataan, daripada ibarah najautu asyajarah, aku telah potong syajarah itu. Najautu asyajarah wa anjaituha, dan aku telah potongnya. Idza qata'tuha, apabila telah aku potongnya. Aku telah putuskannya. Idza, apabila aku potongnya. Jadi potong, putus, lepas, itulah di antara pengertian istinja. Li'anna al-mustanji yaqta'u bihi al-adha an nafsihi. Kerana mustanji, orang yang beristinja itu memotong dengan istinja itu al-adha, perkara yang menyakitkan pada dirinya. Menyakitkan pandangan, perasaan, iaitulah najis dan kotoran. Waqad yutarajjamu hadzal faslu bil istitabah. Terkadang-kala diterjemahkan fasal ini dengan istitabah. Maksudnya ada orang menggunakan istilah istitabah. Faslun fi al-istitabah, begitu. Jadi ini istilah kedua daripada istinja. Pertama yang istinja itu sendiri, keduanya istitabah. Pengertian yang sama tapi kalimah lain-lain. Ada orang gunakan istitabah, ada orang guna istinja, ada orang guna istijmar. Baik. Wala syakka anna al-istitabata talabut tib. Dan tidak syak bahawa istitabah itu ialah menuntut tib, bau yang sedap, sedap bau. Istitabah itu berarti menuntut agar bau dia sedap. Fa ka'annal qadil hajah, maka seolah-olah orang yang qada hajat, orang yang buang air tadi tu, yatlubu tibi nafsihi, menuntut baik dirinya itu dengan bi ikhrajil adha, dengan mengeluarkan perkara yang menyakitkan, iaitulah kotoran, najis. Mengeluarkan, iaitulah membuang al-adha, perkara yang menyakitkan. Kotoran tadi lah najis. Itu bagi pengertian istitabah. Wa qad yu'abbaru anhu bil istijmar, dan kadang-kadang digunakan juga istilah istijmar. Jadi istinja, istilah pertama istinja, istilah kedua istitabah, istilah ketiga istijmar. Kadang-kadang ada orang guna istijmar. Minal jimar, daripada perkataan jimar. Jimar tu wahwa al-husa as-sighar, batu-batu yang kecil. Habis itu. Jadi ada tiga istilah situ. Satu istinja, yang kedua istitabah, yang ketiga istijmar. Ada tiga istilah. Wa tutlaqu salatatu ala izalatin ma'al manfas. Dan disebut tiga istilah tadi tu, istinja, istitabah dan istijmar tadi tu,
ala izalatin ma'alal manfas, pada perbuatan membuang apa yang keluar pada salur keluar najis. Manfas tu salur keluar, membuang pada salur keluar, salur keluar najis. Jadi kalau najis itu terkena pada pakaian atau pada anggota badan, tidaklah dinamakan sebagai istinja, kerana istinja tu khusus perbuatan menghilangkan najis yang keluar pada salur keluarnya itu, salur keluar. Lakinna al-awalan, akan tetapi yang pertama tadi tu, daripada 3 istilah tadi tu, iaitu istilah istinja, istitabah dan istijmar ni. Jadi yang pertama dan yang kedua, istinja dan istitabah tu al-awalan, yang kedua yang awal tadi tu, yang umani al-hajar wal ma'. Istilah itu umum pada penggunaan batu dan air. Batu dan air. Istinja dan istitabah tu dia umum pada penggunaan batu dan air untuk beristinja. Wasalithu, dan istilah yang ketiga iaitulah istijmar. Yukhtassu bil hajar, itu khusus istinja menggunakan batu. Sebab istilahnya pun istijmar. Istijmar memang batu, menggunakan batu bagi menghilangkan najis. Habis. Wajibun min khurujil bauli wal ghaid wa ghairihima. Wajib. Jadi istinja wajibun, khabar dia, hukumnya wajib. Khabar dia wajibun, ialah hukumnya wajib. Min khurujil bauli wal ghaid, disebabkan oleh keluarnya kencing dan berak, wa ghairihima, dan selainnya. Selainnya bukan seumpamanya, lain. Wa ghairihima, dan selainnya, min kulli kharijin mulawwasin, daripada semua yang keluar mulawwas, yang tidak disukai, yang menjijikkan, yang tidak disukai. Jadi hukum istinja itu wajib apabila keluarnya kencing atau ghaid, berak, tahi, dan yang selainnya yang tidak disukai. Bila dia keluar, orang semua rasa jijik. Walau nadiran, sekalipun benda yang keluar itu nadir, yang jarang berlaku, seperti dam, darah, dan madhi, air madhi yang keluar sebelum keluarnya air mani, wawadi, dan air yang biasanya keluar akibat keletihan, biasanya orang lelaki. Bila dia letih sangat-sangat, bila dia berehat, terutama tidur, maka keluar air wadi, sebagai tanda letih. Izalatan linajasah, izalah dengan cara hal keadaan dia tu, izalatan membuangnya, bertujuan untuk membuang najis. Jadi bila istinja itu, maka istinja betul-betul seperti mana, ataupun dalam keadaan istinja tu dalam keadaan membuang najis, bukannya main sapu-sapu begitu saja, tapi buang betul-betul. Dalam keadaan dia kena pastikan dia membuang tu, dia gosok-gosok, dia sapu-sapu tadi tu dalam keadaan dia membuang najis, buang najis. Al-afdalu fil istinja, yang afdal pada istinja, yang paling bagus pada cara paling bagus untuk beristinja.
Wal afdalu ayyastanjiya bil ahjari, yang paling afdal, ialah dia beristinja dengan batu, au ma fi ma'naha, ataupun yang seerti dengan batu. Seerti dekat sini seerti dengan fungsi batu. Pertama, boleh menyerap air. Kedua, boleh mengikis, mengkorek najis. Dia boleh korek najis dan boleh menyerap batu. Korek itu kolek kolek. Dia boleh kolek bahasa orang putih, kolek najis tu, dan dia boleh serap air. Contohnya yang seumpama dengan maksud batu tu ialah kertas, kayu, tisu, yang tak boleh serap air tu tapi dia boleh kolek, ialah seperti kaca, dia boleh korek tapi tak boleh serap air. Kaca besi, tu tak boleh lah, sebab dia tak boleh serap air. Thumma yatba'uha bil ma', kemudian disusuli dengan air. Ayyastanjiya, dia istinja dengan batu atau apa yang seerti dengan batu, kemudian disusuli dengan air. Itu yang paling afdal, paling afdal. Li'anna al-'aina tazulu bil hajar, kerana ain, rupa najis tadi tu akan hilang dengan batu, au ma fi ma'nahu, atau barang yang seerti dengan batu tadi itu. Wal atharu yazulu bil ma', manakala kesannya pula akan hilang dengan air. Min ghairi hajatin ila mukhamaratin, tanpa perlu kepada mukhamarah, kikis, tak perlu pada kikis. Jadi air akan menghilangkan kesan najis tadi itu tanpa mengikisnya. Ila mukhamaratin najasah, tanpa mengikis najis tersebut. Habis. Wa yajuzu lahu an yaqtasira fihi 'ala al-ma'i faqat, dan harus baginya untuk merengkaskan pada istinja itu 'alal ma', pada menggunakan air sahaja, tidak menggunakan batu. Li'annahu al-aslu fi izalati an-najasah, kerana air itu adalah asal pada menghilangkan najis. Jadi meringkaskan air saja dah cukup, sebab dia adalah asal untuk buang najis ialah dengan air. Cumanya afdal batu dulu, kemudiannya dengan air. Au yaqtasiru ala thalathati ahjar, atau harus yaqtasiru, dia meringkaskan pada 3 batu, sama ada 3 ketul batu atau 3 bucu batu. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam jawazahu biha, telah mengharuskan dengan 3 batu tadi. Haitsu fa'alahu, sekira-kira baginda sendiri yang telah melakukannya. Kama rawahu al-Bukhari, seperti mana yang telah diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari. Wa amara bi fi'lihi, dan baginda sendiri telah menyuruh agar melakukannya, iaitulah dengan istinja menggunakan 3 batu. Biqaulihi sallallahu alaihi wasallam fima rawahu asy-Syafi'i, seperti mana yang telah diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Wal yastanji bi thalathati ahjarin, dan hendaklah dia, orang yang beristinja itu, beristinja bi thalathati ahjar, dengan 3 batu. Al-mu'afiq lahu ma rawahu Muslim wa ghairuhu min nahyihi sallallahu alaihi wasallam anil istinja bi aqal min thalathati ahjar. Ini bersesuaian riwayat tersebut dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lain-lainnya tentang larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang beristinja
dengan aqal kurang daripada 3 biji batu ataupun 3 batu. Fa illam yanqa al mahalla bi thalathin wajaba inqa'u bi rabi'in. Jika masih tidak yanqa, tidak suci, tidak bersih mahal tempat yang nak diistinja tadi dengan 3 kali sapu, 3 batu, wajib al-inqa'u bi rabi'in, maka wajib dia membersihkannya dengan keempat kalinya, fa akthar atau lebih, sama ada dia tambah jadikan 4 atau lebih, sehinggalah tempat najis itu bersih. Ila ayyan qiya, sehinggalah bersih yanqi, illa athara la yuziluhu illa al-ma, sehinggalah ila ayyan qiya, sehinggalah bersih tempat itu, melainkan hanya tinggal kesan dia sahaja. Di mana kesan itu la yuziluhu illa al-ma, yang tidak boleh dibersihkan melainkan dengan air. Jadi apabila kita ikhtisar dengan istinja dengan batu sahaja, kita ringkaskan hanya istinja dengan batu sahaja, maka syaratnya mestilah sekurang-kurangnya tak boleh kurang daripada 3 batu. Jadi Nabi larang akal kurang daripada 3 batu. Tapi syarat keduanya ialah illam yanqa, kalau dia masih juga tak bersih dengan 3 batu, maka wajib tambah jadi 4 batu atau lebih, sehinggalah najis tadi tu hilang. Tapi kesannya mesti ada. Bolehkah kita bawa kesan najis yang tak bersih sepenuhnya tadi tu ke dalam solat? Jawapannya boleh, sah solat kita walaupun kesan najis tu masih ada, kerana sememangnya bila diistinja dengan batu dia tidak akan hilang 100%. Akan tetapi itulah dia rukhsah yang Nabi SAW suruh kita lakukan istinja, kan? Itu adalah rukhsah keringanan. Dan Nabi juga puji kepada bukan Nabi, Allah Ta'ala juga puji kepada perbuatan orang yang kaum Ansar yang suka bersuci dengan menggunakan batu, dalam batu, kemudian dengan air. Jadi dah tak boleh lagi nak dikesan, nak dikorek, nak dicongkel, maka cukup. Yang kesan dia tu tak boleh hilang kecuali dengan air. Jadi sah tak bersuci? Sah. Boleh tak buat solat dengan kesan-kesan ada lagi bau tu tadi? Boleh. Kerana itulah yang ditunjuk oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa fi ma'na al-hajar al-warid, dan pada makna, pada maksud hajar al-warid, maksud hajar batu yang warid dalam hadis, yang disebut dalam hadis. Maksud hajar batu yang disebut dalam hadis itu ialah kullu jamidin tahirin qali'in ghairi muhtaramin. Ada beberapa perkara maksud hajar daripada hadis tu ialah, pertama, dia tu mestilah jamid, keras. Kedua, benda tadi tu mestilah tahir,
suci. Yang ketiga, mestilah benda tu qali', boleh collect, boleh korek, boleh korek, boleh congkil. Yang keempat, ghairu muhtaram, mestilah benda yang dimaksudkan sama dengan maksud hajar tu ialah ghairu muhtaram, tidak benda yang dihormati, yang tidak terhormat, tidak terhormat. Jadi wa ma fi ma'nahu, apa yang sama erti dengan hajar itu ialah semua benda yang pertama dia keras, dia suci, dia boleh collect, dia boleh korek ataupun kikis, bukan kikis, dia boleh korek, dan yang keempatnya dia tidak muhtaram, tidak terhormat. Ada 4 syarat apa tu hajar kat situ. Wa kharaja bi tahiri an-najisu, dan keluar daripada maksud tahir yang suci ialah kalau hajar ataupun sama benda yang sama erti dengan hajar itu najis. Kalau benda tadi tu bernajis, maka itu tak termasuk. Kal bu'ri, bu'run tu tahi kering, tahi kering. Wal mutanajjis, dan benda yang bernajis, benda yang bernajis. Kal hajari al mutanajjis, seperti batu yang terkena najis. Wa bi ghairi muhtaramin, dan terkeluar, wa kharaja kat sini tadi tu, nombor 1 tadi wa kharaja bi tahir kat sini. Tahir ni, tahir kan, tahir. Jadi keluar daripada tahir tadi tu najis. Yang keduanya wa kharaja bi ghairi muhtaramin, keluar daripada maksud muhtaram. Ghairu muhtaram yang ni di atas. Jadi keluar daripada maksud ghairu muhtaram ialah al muhtaramu, perkara yang muhtaram, yang ada kehormatan. Contohnya ka mat'umin adamiyin, ka mat'umi adamiyin, seperti makanan anak Adam, manusia. Seperti al-khubzu kal khubzi, seperti roti. Au jinniyin, ka mat'umi jinni. Balik ke sini. Jadi au ni okey, ka mat'umi jinniyin, ka al-azum, seperti tulang. Lima rawa muslimun, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam naha 'anil istinja' bil azum, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menegah beristinja dengan tulang. Wa qala, dan baginda bersabda, innahu zadu ikhwanikum ay minal jin, ia adalah bekalan makanan saudara kamu, iaitu daripada jin. Okey, habis. Fa mat'umu al-adami aula, maka makanan anak Adam, manusia itu lebih aula untuk dia dihormati. Asalkan makanan jin pun kita kena hormati, jangan kita kotori dia dengan najis, maka lebih lagi lah bagi makanan anak Adam. Wali annal al-masha bil hajari rukhsatun. Wali annal masha bil hajari rukhsatun, dan kerana menyapu najis tadi tu, menghilangkan najis itu dengan batu, hanyalah rukhsatun, hanyalah rukhsah keringanan. Wa hiya la tunat bil ma'asi, dan keringanan itu tidak merangkumi kepada la tunat bil ma'asi, perkara yang maksiat. Dia bukannya terpaksa, tapi dia hanyalah rukhsah.
Dia bukan mesti bukan mesti, sorry, dia ada, bukan mesti, tapi dia adalah rukhsah. Boleh pilih air atau batu. Walaupun air melaut-laut, tapi nak istinja dengan batu harus tidak menggunakan air. Seperti sebahagian daripada kita, terutama bangsa Cina kan, mereka menggunakan tisu untuk istinja. Adakah bersih? Jawapannya bersih. Habis ada kesan? Ya, ada kesan. Diiktiraf oleh syarak dan boleh dibawa solat. Jadi wahya la tunat bil ma'asi, dia tidak istinja dengan batu tadi itu tidak meliputi pada perkara maksiat, dan wamin al-muhtaram, dan tidak juga dia meliputi kepada perkara yang dihormati. Dia rukhsah. Jadi tak boleh sampai perkara maksiat pun boleh juga. Batu curi contoh, ataupun istinja dengan roti. Benda roti tu muhtaram. Nak basuh najis, curi batu, maksiat lah. Okay. Jadi dia rukhsah, tak boleh sampai kita nak sampai begitu sekali lah. Wa minal muhtarami, dan di antara yang muhtaram itu, salah saya tadi. Jadi ini masuk baru. Wa minal muhtarami, di antara contoh yang muhtaram, ini contoh muhtaram ialah ma kutiba alaihi ismu al-muazzam, apa yang ditulis di atasnya ismul muazzam, iaitulah nama Allah. Ismul jalalah, atau ilmun, ditulis pada kertas tadi tu sesuatu, tak kira kertas ataupun pelepah tamak ataupun batu, ditulis padanya itu ilmu. Sama ada ilmu itu ilmu hadis atau ilmu fiqh atau ilmu hisab atau ilmu tib. Ilmu hisab maksudnya ilmu sains atau ilmu pengetahuan am, asalkan dia beruntung ilmu yang bermanfaat, maka ia termasuk dalam muhtaram. Kertas surat khabar, kalau dia mengandungi maklumat-maklumat yang berguna, maka ia juga muhtaram. Kecuali kalau dia tulis hiburan yang tidak mempunyai faedah akhirat, maka ia tidaklah muhtaram. Jadi bukan berarti semua surat khabar itu tidak muhtaram. Wal wajibu fil istinja'i ay yaghliba ala dhannihi zawalan najasati, dan yang wajib pada istinja itu ialah ay yaghliba, ialah sekira-kira ay yaghliba, berat pada sangkanya. Yaghliba ala dhannihi, berat pada sangkanya, zawalan najasah, hilangnya najis. Kalau dia sapu-sapu dengan batu ataupun seerti dengan batu itu, dia rasa berat sangka dia ini dah bersih dah, dah bersih dah ni, berat sangka dah bersih, dia dah korek, okey, dah ada kesat dah, rasanya dah tak ada ni, ada tinggal sikit baki je dah. Itu tak boleh hilang kecuali dengan air. Maka sekurang-kurangnya kena ada perasaan macam itu. Okey, habis zawalan najasah. Wala yadurru syammu rihiha biyadihi, tapi kalau masa dia istinja ada kesan bau lagi pada tangannya, wala yadurru, tidak mudarat. Bau tai tadi tu atau bau najis itu
melekat pada tangan, itu tidak masalah, tidak menghilangkan hukum sah ataupun tuhur. Tidak menghilangkan hukum sah istinja dan hukum tuhur pada tempat itu. Wala istinja'a min ghairi ma dzukir, dan tidak boleh istinja daripada selain yang telah disebut di atas. Apa dia? Madzukir tu iaitulah izalah ma'alan manfaat. Mana tadi ya? Iaitulah istinja min khurujil baul wal ghaid wa kulli kharijin mulawathin. Itu. Jadi istinja tu adalah pada kencing, berak dan melawas. Dan alatnya pula mestilah hajar dengan batu atau yang seerti dengan batu. Yang selain daripada tersebut tadi tu, iaitulah kencing, berak dan melawas dan istinja dengan batu tu, itu tidak dinamakan istinja. Faqad naqala al-Mawardi wa ghayruhu al-ijma' ala annahu la yajib al-istinja' min naum. Imam al-Mawardi dan selainnya menukilkan bahawa ijma' ulama' mengatakan bahawa tidak wajib beristinja' disebabkan oleh bangun tidur, minan naum, bangun tidur, warih disebabkan oleh terkentut, bal yukrah, malah makruh beristinja disebabkan oleh bangun tidur ataupun disebabkan oleh terkentut. Jadi kalau dia berasa bangun tidur tu ada macam ada benda-benda keluar kan, jadi dia pun istinja, itu tak boleh. Kata Mawardi, kata ijma' ulama' mengatakan bahawa tidak wajib. Kalau terkentut biasanya akan keluar cecair kan, biasa sampai basah lah. Kalau yang power tu sampai basah lah, bontot dia tu. Kerana air, bila kentut tu dia keluar sekali. Jadi ijma' ulama' kata Al-Mawardi mengatakan itu tak wajib istinja, malah makruh. Habis yang keluar cecair tadi tu, itu tidak najis. Makruh kerana dia tidak disyariatkan, tapi kita memandai buat, maka sekurang-kurang hukumnya makruh. Sebab apabila agama tidak mengajarkannya, tapi kita menambah masyaqqah pada agama, maka sekurang-kurang hukumnya makruh. Habis. Wa yaqulu ba'da faraghihi minal istinja, dan dia baca selepas dia selesai istinja dengan doa, Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahishi. Allahumma ya Allah, tahhir, sucikanlah hatiku daripada munafik, berpura-pura, wa hassin farji, dan peliharalah farajku, kemaluanku, daripada fawahish, keburukan, kejahatan. Wallahu ta'ala alam. Setakat itu dulu. Nanti kita sambung wa yashtanib nadban al-baul wal ghaid fil ma'ir rakid. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.